Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Untuk yang pertama kali jumpa saya, okey. Saya Cikgu Hamzi, okey. Saya akan mengajar sains kelas awal. Okey. Cikgu tak nak cakap panjang-panjang. Cuma cikgu nak terangkan saja, okey, tentang pembelajaran hari ini, okey. Okey, kita masuk kepada bab pertama, iaitu pengenalan kepada sains. Okey, pengenalan kepada sains. Okey, sains ni sebenarnya awak gunakan sepanjang hidup awak. Okey, cuma bila awak masuk sekolah menengah ni, awak akan belajar lagi lebih. Okey, akan belajar lagi lebih untuk mengetahui apa itu sains yang berada di sekeliling awak. Okey, okey, kita pergi ke slide yang pertama. Okey, apa itu sains? Okey, apa itu sains? Okey, sains adalah pembelajaran sistematik alam semula jadi dan bagaimana ia memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, yang kedua ialah sains boleh menerangkan fenomena alam sekitar yang berlaku. Contoh fenomena alam yang berlaku, okey, contohnya hujan. Macam mana hujan boleh berlaku? Okey, lagi macam mana? Contoh macam mana matahari boleh timbul, macam mana bumi berputar. Okey, nanti kita akan belajar dalam sains. Okey, yang seterusnya, bagaimana melalui penyelidikan yang terperinci, kajian dan penyiasatan oleh saintis. Okey, macam mana kita boleh kaji benda-benda ni oleh, okey, melalui para saintis. Okey, para saintis akan mengkaji perkara-perkara yang berlaku ataupun yang akan berlaku ataupun yang belum berlaku. Okey, itulah yang dikatakan dengan sains. Okey, sebenarnya belajar sains ni seronok. Okey, tak apa, nanti slow-slow kita masuk. Okey, seterusnya. Okey, fenomena semula jadi. Okey, fenomena semula jadi. Apa itu fenomena semula jadi? Okey, contoh. Okey, gambar yang pertama ni ialah gambar, okey, gambar puting beliung. Okey, puting beliung ni, okey, ni pusing-pusing macam ni puting beliung. Macam mana dia berlaku? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, yang kedua, tsunami. Okey, tsunami ataupun kalau yang baru-baru ni banjir lah, okey, yang melanda kita. Okey, macam mana tsunami ataupun banjir ni boleh berlaku? Okey, yang kedua, pertumbuhan bayi kepada dewasa. Okey, awak nampak di sini bayi, okey, kanak-kanak, remaja dan menjadi dewasa. Okey, macam mana proses ni semua berlaku, kita akan belajar dalam sains. Okey, pencairan ais. Okey, macam mana ais boleh cair, macam mana ais boleh beku. Okey, semua kita akan belajar. Okey, okey, kilat. Okey, seterusnya kita masuk ke pekerjaan-pekerjaan dalam sains. Okey, pekerjaan dalam sains. Okey, mungkin awak tahu yang kerja dalam sains ni mungkin yang awak boleh kira ialah saintis contohnya. Okey, tapi sebenarnya ada banyak lagi yang awak boleh kaitkan dengan sains. Okey. Okey, yang pertama sekali doktor. Okey, doktor. Doktor ni kena tahu sains. Kenapa? Okey, sebab saya bagi penerangan yang ringkas lah. Okey, bila dia nak bedah, bedah ataupun operation seseorang, okey, dia kena tahu bahagian dalaman, organ-organ dalaman manusia tersebut. Okey, kalau bahasa sains kita panggil anatomi kepada manusia. Okey, anatomi. Okey, bila dia tahu anatomi dalam badan manusia, barulah dia boleh dibedah. Okey, tengok jantung kat mana, hati kat mana, perut kat mana. Okey, kat situlah dia tahu, okey, organ-organ badan dalaman manusia. Melalui dia belajar sains, barulah dia boleh jadi doktor. Okey. Okey, yang kedua, saintis. Saintis ni awak tahulah, dia mengkaji perkara-perkara berkaitan sains. Okey, yang ketiga ialah arkitek. Okey, kenapa arkitek? Okey, contoh awak nak buat bangunan yang tinggi. Kenapa awak perlu ke arkitek? Okey, kenapa? Okey, dia ada kira-kira dia. Okey, membabitkan sains. Contoh, okey, daya tarikan graviti. Gaya tarikan graviti. Okey, kenapa bangunan kena tegak, tak boleh senyet. Okey, kalau senyet apa jadi? Okey, dia akan jatuh. Kenapa? Bila senyet dia tak center. Bila tak center dia akan mudah jatuh. Kalau orang tak belajar sains, dia tahu tak benda tu, dia takkan tahu. Okey. Yang ketiga, ahli kaji cuaca. Yang keempat, geologis. Okay.
Kelima, guru sains. Guru sains apa? Saya lah, cikgu lah. Guru sains. Okey. Okey, seterusnya kita masuk makmal sains. Okey, kita akan mempelajari apa yang perlu ada ataupun apa undang-undang yang kita kena ikut semasa dalam makmal sains. Okey. Yang pertama, peraturan dan langkah keselamatan. Okey, perkara yang perlu dibuat di dalam makmal. Okey, perkara ni awak kena ingat, awak akan guna sampailah awak, kalau awak masuk universiti, awak akan guna sampai ke universiti. Kalau awak sampai tahap 5, awak kena ikut peraturan peraturan untuk berada dalam makmal ni sampai awak habis kelas awak kena ikut peraturan ni. Okey. Yang pertama, letak beg di luar makmal. Okey, kalau nanti dah naik sekolah, okey, kalau ada waktu sains, kebiasaannya sains awak akan ke makmal sains. Okey, beg awak kena letak di luar. Okey. Yang seterusnya, patuhi arahan guru. Okey, bila saya cakap tak boleh, awak jangan buat. Bila saya cakap boleh, barulah awak boleh buat. Awak kena dengar cakap saya. Okey, buka pintu dan tingkap meningkatkan peredaran. Okey, dalam makmal sains terdapat banyak bahan-bahan kimia. Okey, bahan-bahan yang berbahayalah. Jadi kita kena sentiasa selalu buka tingkap dan pintu untuk peredaran udara. Supaya apa? Supaya awak tidak lemas. Okey. Okey, jika awak ada buat apa-apa eksperimen, okey, buat apa-apa eksperimen, awak kena sukat dengan berhati-hati. Jangan awak main campur je. Bila awak campur nanti mulalah je meletuplah sana sini. Okey. Ikut macam langkah yang pertama tadi, ikut arahan guru. Okey, cuci tangan selepas aktiviti eksperimen. Okey, kenapa? Bila awak buat eksperimen, awak mengambilkan benda-benda yang beracun ataupun yang berbahayalah. Sebab tu bila awak buat eksperimen, awak kena cuci tangan awak. Okey, sekarang ni pun bila COVID ni, bila kita ke mana-mana, kita mesti bersihkan kita punya tangan guna hand sanitizer. Sama juga di dalam makmal, kita kena cuci tangan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat semasa kita buat aktiviti. Okey, laporkan kepada guru segala kemalangan, kerosakan dan pencelikan dengan segera. Okey, kalau ada apa-apa kemalangan, awak terbakar ni, macam gambar ni terbakar ni, rambut dia ni, okey, awak cepat-cepat maklumkan kepada guru. Okey. Okey, perkara yang dilarang di dalam makmal. Okey, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Okey, selagi saya tak ada di dalam makmal ataupun selagi awak tak dapat kebenaran untuk masuk makmal, awak tak boleh masuk ke dalam makmal. Awak tunggulah di luar makmal. Okey, makan dan minum tidak dibenarkan di dalam makmal. Okey, beg tak boleh bawa masuk, makan dan minum apatah lagi. Okey, jangan bermain di dalam makmal. Okey, awak tak boleh main lari, awak tak boleh main belok kaca, apa semua dalam makmal. Awak kena ikut peraturan dalam makmal. Okey, jangan jalankan eksperimen tanpa kebenaran guru. Okey, kalau tak jadi macam ni, telinga keluar asap, macam ni, apa dia buat ni. Okey. Okey, alat radas makmal. Okey, alat radas makmal. Apa tu alat radas makmal? Okey, tabung uji. Okey, tabung uji untuk jumlah cecair yang kecil. Sebab awak akan buat eksperimen banyak kepada cecair. Nanti awak akan guna tabung uji ni. Sebab itulah kita panggil tabung uji. Sebab setiap eksperimen kita akan menggunakan tabung uji ni, sebab dia ada sukatan ni. Okey. Yang seterusnya, bikar untuk meletakkan bahan kimia atau mengumpul cecair. Nanti adalah macam-macam eksperimen yang awak akan buat. Okey, awak akan guna benda-benda ni lah. Okey, kelalang kon untuk meletakkan bahan kimia dan mengumpul cecair. Sama juga macam bikar tadi, lebih kurang. Okey, silinder penyukat. Okey, silinder penyukat untuk ukur isi padu cecair. Okey, setiap sengat ni ada bacaan dia. Okey, gas jar mengumpul gas. Okey, penuras mengasingkan pekerja tidak larut dari cecair menggunakan kertas turas. Okey, nanti awak akan belajar dengan lebih lanjut lah. Okey, tungku kaki 3
Okey, menyokong alat radah semasa pembakaran. Okey, ni kaki dia. Kalau tak ada kaki ni macam mana awak nak bakar kat atas ni? Okey, bikar biasanya kita akan letakkan di atas ni. Okey, bawah ni akan ada nanti ada keluar. Okey. Kaki retot menyokong alat radah semasa eksperimen. Okey. Pipit. Okey, bukan burung pipit Pipit nama alat ni. Nama alat ni ialah pipit. Okey. Mengukur isi padu cecair dengan tepat. Okey, burit. Ni awak jangan ingat lucah pula ni nama benda ni. Burit ni. Okey. Ukur isi padu cecair dengan ketepatan 0.1 cm kuasa 3. Okey. Penyepit tabung uji. Penyepit tabung uji ni kenapa kita gunakan penyepit? Sebab tabung uji tu kita akan kebiasaannya kita akan bakar lah. Bila kita bakar, macam mana kita nak ambil benda tu? Kita akan pakai sepit. Rak tabung uji. Memegang tabung uji secara menegak. Simbol-simbol dan amaran. Bila awak nampak amaran ni, tengkorak ni, biasanya memang ada. Ini macam ni. Dia ialah racun ataupun toksik. Dia sangatlah berbahaya. Bila ada gambar api ni, api kan, dia mudah terbakar. Bila lambang ni, dia akan menghakis. Apa yang akan menghakis biasanya ialah bahan kimia lah. Dia akan menghakis. Mudah meletup. Ni dia punya bentuk ni, mudah meletup. Dia tak adalah awak buat mercun dalam makmal lah, tapi ada tanda ni sesetengah kimia lah, ada dia tulis benda ni. Maknanya dia mudah meletup. Berbahaya X. X ni ialah berbahaya. Radioaktif. Radioaktif ni rasanya macam tak adalah kat makmal lah, tapi mungkin ada, mungkin saya rasa kat makmal kimia mungkin ada ni radioaktif. Ni pun sangat berbahaya. Ni adalah contoh lambang-lambang yang awak kena ingat. Setiap lambang ni ada maksud dia tersendiri. Seterusnya penunu bangsa. Penunu bangsa ni layang membakar. Kita buat eksperimen, dia ni lah akan membakar. Awak takkan guna lighter tu ataupun awak guna lilin, tak ada. Dia akan gunakan penunuh bangsa. Ni contoh dia. Api tidak berjelaga. Api kuning. Ni lubang udara tutup, mudah dilihat, banyak jelaga, tidak terlalu panas, tidak sesuai untuk pembakaran. Api tidak berjelaga, api biru. Lubang udara buka, susah untuk dilihat, tidak banyak jelaga, sangat panas. Sebab itulah kita gunakan penunuh bangsa berbanding dengan lilin. Kenapa? Bila pakai penunuh bangsa, api dia susah dilihat tetapi sangat panas berbanding dengan api biasanya, lilin. Cara yang betul mengendalikan penunuh bangsa. Tutup ni awak cakap dia cakap tutup lubang udara, letakkan mancis berdekatan dengan mulut penunuh bangsa. Ni mancis, ni mulut penunuh bangsa. Buka gas, pusingkan kat sini, ada pusing dia. Buka lubang udara sini, dan api akan menyala. Kuantiti fizik dan unitnya. Kuantiti yang boleh diukur. Contoh ni apa? Ni signboard. Signboard kalau awak pergi lebuh raya, awak akan nampak ni Tanjung Malim. Tanjung Malim ni kat mana? Dekat Perak ni, tempat cikgu belajar ni, Tanjung Malim. Ipoh kat Perak, Alostar dekat Kedah. Ni contoh kuantiti fizikal dan unit. SI unit. Awak kena ingat apa itu SI unit ialah Sistem International Units. Sistem International Unit. Pertukaran unit dilakukan ke seluruh dunia dengan seragam dan lebih tepat. Contoh macam beras. Beras kita akan guna kilo. Kalau awak pergi kedai, biasanya awak akan nak beli apa? Dia kena, contoh saya, Aris, awak nak beli berapa? Dia akan tanya kilo. Berapa kilo? 1 kilo? 5 kilo? 10 kilo? Ada tak tanya, awak nak beli berapa beras? 1 gram, ada tak? Tak ada. Kita akan gunakan kilo sebagai unit standard kita.
kuantiti fizik asas. Okey, kuantiti contoh panjang, kita akan guna unit meter. Simbol dia M. Okey, contoh awak lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Okey, kita akan guna unit meter. Ni simbol D. Okey, jisim. Jisim apa? Ialah berat. Okey, contoh berat awak ialah berapa kilo? Contoh berat cikgu 55 kilo. Kita akan guna kilogram. Simbol dia kg. Okey, masa. Okey, contoh jam sekarang pukul 8.30. Okey, 8.30 25 saat. Simbol dia S. Okey, suhu kita akan guna Kelvin unit dan simbol dia ialah K. Arus elektrik ialah ampere. Unit dia ampere, simbol dia A. Okey, awak kena ingat ni Okey, unit SI, panjang meja. Okey, panjang meja tadi kita gunakan apa kalau panjang? Kita akan gunakan meter. Contoh, kalau cikgu suruh ukur berat, kalau berat kita pakai kilogram. Okey. Okey, jisim ni. Okey, kita pakai kilogram. Okey, suhu air. Suhu air kita pakai Kelvin. Okey, tempoh masa kita pakai nanti awak kena ingat satu-satu Okey. Okey, sikit lagi. Okey, nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizikal. Contoh, giga. Okey, giga nilai dia 1 apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 10 kuasa 9. Mega kuasa 6. Kilo, desi, senti, mili, mikro dan nano. Okey, jadual ni awak kena ingat Okey, pertukaran unit kuantiti asas. Okey, contohnya 4,000 gram nak tukar kepada kg. Okey, gram kepada kg. Okey, contoh 4,000 kita nak tukar kepada gram kepada kg, kita mesti darab dengan 1,000. Okey, 4 darab 1,000 kita dapat 4 kg. Okey, bukan, maksud cikgu daripada kilo nak pergi ke gram. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, 4 akan darab dengan 1,000, kita akan dapat 4,000 gram. Okey, contoh meter. Okey, 1.5 mm nak tukar kepada meter. Macam mana? 1.5 akan darab 0.01 meter, dapatlah jawapan daripada meter. Contoh 25 cm kita nak tukar kepada meter. Okey, kita nak darab dengan apa? 25 darab dengan 0.01. Okey, tak apa. Untuk yang ni awak mungkin akan pening sikit. Tak apa, nanti untuk yang tajuk-tajuk seterusnya cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi macam mana nak buat pertukaran unit. Okey, ni. Ni pergerakan titik matematik nanti awak akan belajar benda-benda ni. Cikgu rasa cikgu tak terangkan kot. Awak boleh faham. Okey, kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Okey, jengkal. Mana jengkal? Okey, ni jengkal. Okey, asta. Satu asta sini. Depa. Okey, memanjang sini macam dalam gambar. Okey, ketidakseragaman unit dalam kehidupan mendatangkan kekeliruan. Okey, penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antara bangsa. Okey, ni dipakai apa? Dipakai jengkal. Okey, ni depa. Sama saiz tak? Okey, tak sama. Okey, dewasa dengan kanak-kanak saiznya tidak sama. Okey, mengukur jarak makmal dengan mengira langkah. Okey. Okey, mengukur buku. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua fahamlah dengan penerangan cikgu. Okey, kelas seterusnya kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Okey, terima kasih.